Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam kepada semua ibu-ibu, ayah yang memberi salam ya. Alhamdulillah, maaf saya tak dapat nak jawab seorang-seorang. Jadi boya, hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 29 Januari 2021. Kita sambung pengajian kita mensyarahkan buku At-Tara'iqu Asy-Syafiyah wal Qawa'idu As-Safiyah. Teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Susunan Dr. Warusli Wan Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung kepada kaedah terpilih yang kelima. Kaedah terpilih kelima, tajuknya daripada fi'il madhi kepada mudhari'. Tapi untuk wazan 2 sampai 9. Wazan 2 sampai 9. Ibu ayah, kita dah belajar sebelum ini. Ada berapa wazan yang diberikan oleh Dr. Warusli? Ada 9 wazan. Dan semalam kita belajar wazan pertama iaitu fa'ain lam. Di mana fa'ain lam perbahasannya sedikit detail. Fa'ain lam itu terbahagi pula. Ada fa'ala yaf'alu. Fa'ain lam tu boleh baca fa'ala, boleh baca fa'ila, boleh baca fa'ula. Fa'ala pula ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Jadi semalam kita cerita pasal fa'ala saja, fa'ain lam saja. Hari ini kita masuk membahaskan yang wazan kedua sampailah wazan ke-9. Okey? Berkata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan asbab ilmu beliau di dunia dan di akhirat insya-Allah. Berkata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala, saya yakin anda sudah lega kerana memahami kaedah pertukaran madhi kepada mudhari'. Ayat semalam kita belajarkan madhi, fa'ala tukar pada mudhari'. Tunggu dulu, kaedah sebelum ini, iaitu yang kita belajar kaedah yang keempat, adalah untuk wazan 1 sahaja, untuk fa'ain lam sahaja. Jangan gundah saudara, ibu ayah semua jangan gundah, kerana wazan 2 hingga 9 mempunyai kaedah yang tetap. Jangan risau. Kaedah 2, wazan 2 sampai 9 dia ada kaedah yang tetap. Okey, senang dipelajari tetapi perlukan sedikit hafalan dan latihan sebelum anda faham dan seterusnya menghadamnya. Sebelum kita faham dan seterusnya kita menghadam. Faham ni, lepas tu hadam ni betul-betul faham. Betul-betul kita kuasai. Ingat, perubahan untuk wazan 2 hingga 9 ini adalah tetap. Nampak? 2 kali diulang. Perkataan tetap itu diwarnakan dengan huruf besar, menunjukkan dia tetap, tak berubah. Dia adalah tetap dan dia tidak berubah. Kecuali bila dimasuki huruf illah atau dibaca majhul. Okey? Ibu ayah, ini kaedah dia kaedah yang tetap, kecuali bila masuk huruf illah akan berlaku sedikit perubahan. Bukankah kita dah belajar, kalau ada huruf illah ini huruf yang berpenyakit, maka kadang-kadang berubah dia punya bentuk sikit. Kalau ada huruf illah biasanya berlaku perubahan sedikit, ya. Atau dibaca majhul. Kalau majhul ada kaedah untuk fi'il majhul ataupun di i'rab secara nasab atau jazam. Itu semua kita akan belajar nanti. Yang dah belajar dengan saya dalam beberapa bulan sebelum ini, alhamdulillah dah faham dah secara asas i'rab. Itu fi'il mudhari' itu sama ada dia rafa' ataupun dia nasab ataupun dia jazam. Fi'il mudhari' tidak ada jar. Jar hanya untuk isim. Nampak? Doktor kata pedulikan semua istilah ni. Istilah ni jangan pening dulu. Siapa yang tak pernah dengar apa benda pula majhul ni ustaz?
Apa benda pula i'rab tu? Apa benda pula nasab? Apa pula jazam? Tak pernah belajar lagi ni. Untuk yang baru belajar, pedulikan dulu. Tak payah duk fikir apa benda semua tu. Nanti kita akan belajar. Bahasanya sama dengan apa yang saya gunakan sebelum ni. Kita akan belajar, jangan risau. Okey, cuba renung jadual di bawah. Dan perhatikan bagaimana perubahan ini berlaku pada simbol mudhari', maksudnya pada huruf mudhara'ah. Kalau kotak pertama, fi'il mudhari' mesti huruf ya mula-mula. Contoh kita tengok dekat kamus, zahaba. Kalau diberikan fi'il mudhari' mesti yazhabu. Walaupun fi'il mudhari' boleh jadi tashabu, boleh jadi azhabu, boleh jadi nazhabu, boleh jadi tambah yazhabani, tambah 2 huruf. Tapi mesti dalam kamus mesti diberikan ya sahaja. Okey. Tengok pada huruf ya tu di awal kata kerja, di awal fi'il. Okey. Wazan kedua hingga keempat ibu ayah nampak tadi buat border tu. Kedua hingga keempat, 2, 3, 4 tambahan 1 huruf. Ingat ya? Untuk wazan 2, 3 dan 4 tambah 1 huruf saja. Ibu ayah cuba tengok yang tambah 1 huruf, huruf ya tu mesti mula baris depan. Saya ulang, kalau tambah 1 huruf pada fi'il, asalnya fa'ilam, ditambah hamzah jadi af'ala, ataupun digandakan ain jadi fa'ala, ataupun ditambah alif antara fa dengan ain jadi fa'ala. Kepada yang baru join, kita muka surat 14 yang boyang buku muka surat 14. Yang tak ada buku tak boleh dengar dulu, nanti beli buku ya. Jadi ibu ayah, yang tambah hamzah jadi af'ala, mudhari'nya mesti mula baris depan, yuf'ilu. Af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Tengok baris depan dulu, ya tu tengok huruf depan, huruf ya saja tengok, yang belakang kemudian. Tengok depan saja ya tu baris apa. Jadi ibu ayah, af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Boleh? Okey. Fa'ala tambah 1 huruf saja, fa'ala, maka mudhari'nya yufa'ilu. Dan ibu ayah ya. Ibu Zainab, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, fa'ala yufa'ilu, nampak? Fa'ala kan tambah 1 huruf saja pada ain, maka fi'il mudhari' mesti mula dengan baris depan. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Okey, ibu ayah, ingat ya? Af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Af'ala tambah 1 huruf, af'ala yuf'ilu. Fa'ala mudhari' mesti mula baris depan, yufa'ilu. Dia tengok ain tu sabdukan jugalah masa mudhari'. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian ibu ayah, fa'ala tambah alif, mudhari' pun tambahlah alif. Fa'ala yufa'ilu. Yang penting ketiga-tiga wazan 2, 3 dan 4 ini dimulakan dengan fi'il, dengan huruf ya tu baris depan. Okey, jelas tak ibu ayah? Komen? Boleh komen insya-Allah. Jelas ya? Tak ada keliru ya insya-Allah. Jelas ya? Boleh dengar betul-betul ya, dengar betul-betul insya-Allah. Okey, alhamdulillah jelas semua. Ibu ayah tengok pula. Kita tengok pula wazan kelima, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 itu semua tambahan 2 huruf ataupun 3 huruf. 3 huruf. 5, 6, 7, 8, ada 4 tu. 5, 6, 7, 8 itu semua tambah 2 huruf. Yang 9 tambah 3 huruf. Okey. Kotak kelima, wazan kelima, ifta'ala tambah alif dan juga ta. Ta tu di antara fa dengan ain. Ifta'ala. Sampailah kepada nombor 8, tafa'ala. Ibu ayah boleh tengok sendiri apa yang ditambah ya. Jadi ibu ayah, 5 sampai 8 yang tambah 2 huruf, semuanya mesti mula baris atas. Mesti fi'il mudhari' mula dia ya. Bukan you tapi ya. Ifta'ala, yafta'ilu, in fa'ala,
yanfa'ilu. Tafa'ala, yatafa'alu. Tafa'ala, yatafa'alu. Ibu yang perasan, dia nampak ya? Okey, ifta'ala, mudhari' pun sama juga. Bunyi dia, yafta'ilu. In fa'ala ada nun. In fa'ala, mudhari'nya yanfa'ilu. Tafa'ala ada tambah alif. Tafa'ala, mudhari'nya yatafa'alu. Wazan 8, tafa'ala ada sabdu. Sabdukan juga pada mudhari', yatafa'alu. Okey, wazan 9 yang tambah 3 huruf tu satu saja diberikan, istaf'ala. Istaf'ala nampak ada sin dengan ta kat situ. Alif, sin, ta. Maka mudhari'nya pun sin dengan ta tu ada. Yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Jadi ibu ya, senang. Dalam gambar rajah ni, jadual ni apa nak bagi tahu? Kalau fi'il madhinya ada tambahan satu, dia 3 tambah 1, 3 asal tambah 1 tambahan, iaitu wazan 2, 3, 4, maka fi'il mudhari' mesti mula baris depan. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Itu 3. Kemudian yang kelima, ifta'ala mesti mula baris atas. Yafta'ilu. Yang keenam, infa'ala yanfa'ilu. Yang ketujuh tambah alif. Tafa'ala yatafa'alu. Yang 8, tafa'ala dengan sabdu. Tafa'ala yatafa'alu. 9, wazan 9, istaf'ala yastaf'ilu. Jelas tak ibu ayah semua? Jelas ya? Okey. Sekarang ni ibu ayah semua cuba tutup buku. Cuba tutup buku semua ibu ayah ya. Dah tutup, komen dah. Kalau dah tutup, komen dah. Okey. Tutup buku ya. Tutup buku semua macam ni. Tutup ya. Okey ibu ayah. Dah tutup. Okey, alhamdulillah. Ibu ayah, saya akan tanya dan ibu ayah jangan jawab bertulis. Jawab dekat rumah saja. Jawab kat rumah dan tandakan. Betul ke tidak? Saya akan bagi 8 soalan. 8 soalan iaitu ibu-ibu ayah sebutkan fi'il mudhari' dia. Kalau betul, maksudnya 1 markah ya. Nanti dia habis latihan kejap lagi ni, latihan ni. Habis latihan ibu ayah, saya nak tanya berapa per 8 ibu ayah dapat. Okey, dah standby semua ya. Okey. Wazan kedua, af'ala. Ibu ayah jawab sekarang, jangan tulis. Jawab cakap tapi depan handphone masing-masing lah. Tak payah unmute. Jawab seorang-seorang kat rumah. Tak payah bagi dengar kat orang. Okey, af'ala dah jawab ya. Okey. Mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Siapa betul? Kira 1 markah. Fa'ala. Mudhari'nya 5 saat. 1, 2, 3. Sebut je. 4, 5. Jawapannya yufa'ilu. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Siapa betul? Dah 2 markah. Okey. Wazan keempat tadi. Fa'ala. Fa'ala. Bagaimana mudhari'nya? 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yufa'ilu. Yufa'ilu. Siapa betul? Alhamdulillah. Okey. Kemudian yang kelima ifta'ala. Okey. Yang kelima, wazan kelima ifta'ala. Ifta'ala ada tambah 2 huruf ya. Ifta'ala. Jawab sekarang ibu ayah dekat rumah masing-masing dengan suara bagi dengar kat telinga tu. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yafta'ilu. Yafta'ilu. Okey. Wazan yang keenam. Infa'ala. Infa'ala. Sebut mudhari'nya macam mana kat rumah masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Kemudian
Seterusnya wazan yang ketujuh, tafa'ala dengan tambah alif. Tafa'ala. Bagaimana mudhari'nya? Sebut ramai-ramai kat rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yatafa'alu. Yatafa'alu. Wazan yang ke-8, tafa'ala dengan gandaan. Tafa'ala. Betul kan Ibu Bapak? Okey, tafa'ala. Bagaimanakah mudhari'nya? 1, 2, 3, 4, 5. Mudhari'nya yatafa'alu dengan sabdu pada ain. Yatafa'alu. Okey, yang akhir, istaf'ala, tambahan 3 huruf, alif sin ta. Istaf'ala. Bagaimanakah fi'il mudhari'nya? Sebut di rumah masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Tak apa, Haji Rosid tak apa. Tunggu buku sampai ya, tak apa. Okey. Jadi jawapannya yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Okey, jawapan dah bagi semua. Siapa dapat 8/8 komen? Berapa per 8 dapat di bawah? Berapa per 8 dapat dalam latihan ni? Komen. 8/8. Ibu Siti 68. Okey, ada silap-silap ya. Okey. Akhir Fikri 68. Masya Allah, tabarakallah. Tak apa Ibu Ayah, tak apa. Okey, kita nanti Ibu Ayah ulang kaji balik ya. Ulang kaji balik, tak apa. Okey, buka buku balik. Kita buka buku balik. Kita buka buku balik. Saya yakin yang depan tak ada masalah. Ibu-ibu banyak, betul tak? Ibu-ibu banyak silap kat belakang. Ibu kata yanfa'alula, yafta'alula, yastaf'alula, yatafa'alu, itu betul tak? Mungkin ibu fikir yatafa'ilu ke, yatafa'ilu, betul tak? Yang banyak salah kat belakang, betul tak? Yang depan dah betul dah. Depan tu dah betul dah. Ya tu yang 2, 3, 4 baris depan. Belakang salah kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan risau Ibu Ayah, menunjukkan Ibu Ayah yang depan tu dah faham dah. Ibu Ayah dah faham yang depan. Fi'il mudhari' kalau tambah satu huruf saja, mula ya tu baris depan. Tapi yang banyak salah di belakang. Jom kita tengok yang belakang. Tengok muka surat 15. Sekarang perhatikan pula. Okay, kita belajar. Boleh Ibu Azhar ya, belajar ya. Ibu Azhar dari Hulu Langat, Masya Allah. Sekarang perhatikan pula. Kenapa nombor 6 baris bawah? Akak ni kita nak belajar ni Kak Ros. Kak Ros dari Seri Gombak. Kita nak belajar sekarang. Dia kalau kata kenapa tu tak boleh kita nak jawab lah, pasal itu dah memang kaedah. Itu dah memang kaedah Kak Ros ya. Itu dah memang kaedah. Cuma kita nak tengok sekarang ni yang kat mana baris bawah, kat mana baris atas, kita tengok sekarang. Boleh Kak Ros? InsyaAllah. Okey. Sekarang perhatikan pula perubahan huruf sebelum akhir. Tadi kita dah tengok yang depan saja. Depan tadi tu ramai rasanya semuanya betul. Tapi yang belakang pula, belakang pula salah ni Ustaz. Tak apa, tengok tu. Ibu Ayah tengok. Daripada wazan 2 sampailah wazan ke-6. Wazan kedua apa? Af'ala. Wazan ketiga apa? Fa'ala. Wazan keempat fa'ala. Wazan kelima ifta'ala. Wazan keenam infa'ala. Semua ini huruf sebelum akhir baris bawah. Cuba tengok. Kan dia bagi bawah tu ain tu baris bawah. Ain tu huruf sebelum akhir baris bawah. Nampak tak Ibu Ayah? Jadi af'ala huruf sebelum akhir mesti baris bawah. Af'ala yuf'i, yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu baris bawah. Fa'ala yufa'ilu. Ifta'ala tu yang mula baris atas, tapi ain tu baris bawah. Yafta'ilu. Yafta'ilu. Nampak? Kotak kelima tu ain baris bawah. Okay, kotak keenam mula baris atas. Ya, tadi kita dah belajar. Tapi huruf sebelum akhir baris bawah. In fa'ala
yanfa'i, yanfa'ilu, yanfa'ilu. Okey. Kemudian 7 dengan 8, 7 dengan 8 yang mula dengan ta. Tafa'ala dengan tafa'ala. Kedua-dua ini ibu ayah huruf sebelum akhir baris atas. Nampak ya? Fi'il madhi yang mula dengan ta. Tafa'ala ataupun tafa'ala, huruf sebelum akhir, huruf ain itu baris atas. Jadi tafa'ala, yatafa'alu, ain baris atas. Tafa'ala, yatafa'alu, yatafa'alu. Okey, macam mana kita nak ingat? Kita nak ingat bila fi'il mudhari' tu akhirnya baris atas tu. Bila mula fi'il madhi tu dengan ta. Ingat ibu ya? Bila mula fi'il madhi tu dengan ta. Tafa'ala, tafa'ala mula dengan ta kan? Jadi huruf sebelum akhir baris atas. Tafa'ala, yatafa'alu. Tafa'ala, yatafa'alu. Okey. Bila sampai wazan ke-9 yang istaf'ala tu, bagi bawah balik. Yastaf'ilu. Okey, boleh. Sekarang ni daripada kotak 2 sampai 9, wazan 2 hingga 9, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 8 semua kan? Ada 8. Ya, ada 8 wazan kat situ. Okey. Daripada 8 itu ada berapa ibu ayah yang ain, yang huruf ain tu, yang huruf sebelum akhir baris atas ada berapa? Ada berapa? 2. Ada 2 sahaja, betul. Ada 2 sahaja. Okey, dan 2 ni pula kita nak kenal dia, fi'il madhi dia mula dengan apa? Mula dengan ta. Mula dengan ta. Okey. Ibu ayah sekarang ni dah bersedia? Yang salah-salah tadi tu dah bersedia, insya-Allah kita buat. Tutup balik buku, tutup balik buku. Dah tutup komen dah ibu. Dah tutup komen dah. Okey. Saya nak alih tempat. Lenguh tadi. Sekejap ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Seronok ni belajar bahasa Arab ni, insya-Allah. Okey. Jadi ibu ayah dah ya. Okey. Yang pertama, af'ala. Af'ala mudhari'nya 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yuf'ilu. Yuf'ilu. Satu markah. Yang kedua, fa'ala dengan gandaan pada ain. Fa'ala. Mudhari'nya 1. Sebut ramai-ramai kat rumah. 2, 3, 4, 5. Jawapannya yufa'ilu. Yufa'ilu. Okey, wazan yang keempat, fa'ala. Fa'ala tambahan alif. Mudhari'nya macam mana? Sebut ramai-ramai kat rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yufa'ilu. Yufa'ilu. Seterusnya, wazan 5. Wazan 5. Ifta'ala. Ifta'ala. Bagaimanakah mudhari'nya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebut ya. Okey. Jawapannya yafta'ilu. Yafta'ilu. Okey. Seterusnya, wazan yang ke-7. Ke-7 ke? Ke-6. Infa'ala. Yang ke-6, infa'ala. Mudhari'nya 1, 2, 3, 4, 5. Yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Okey. Siapa tu dah bermakan dah 5 markah dah. Wazan ke-7. Tafa'ala. Mula dengan ta ya. Tafa'ala. Mudhari'nya macam mana? Ya tafa. 1. Sebut. 2, 3, 4, 5. Mudhari'nya ibu ayah yatafa'alu. Yatafa'alu. Ya, pada atas ain tu ya. Kemudian wazan ke-8, tafa'ala. Tafa'ala.
Bagaimana fi'il mudhari'nya? Sebut kat rumah ramai-ramai. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yatafa'alu. Yatafa'alu. Okey. Seterusnya yang ke-9. Istaf'ala. Istaf'ala. Bagaimana mudhari'nya? 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Okey. Berapa per 8 dapat Ibu Ayah sekarang ni? Berapa per 8? Dengan yakinnya Ibu Ayah dapat 8 per 8. Rasanya semua akan dapat 8 per 8 insyaAllah. Makcik Samaya salah satu. Makcik Samaya salah macam mana Makcik Samaya? Boleh bagi tahu saya? Haji Rosdi, pasal Haji Rosdi tak ada buku kan? Jadi tak nampak bayangan tu. Makcik Samaya salah macam mana? Boleh pakai suara tak apa Makcik Samaya? Ibu Samaya ha? Tak dapat ya? Okey, tak apa. Okey, ada salah satu tersilap. Tersilap insya-Allah ya. Okey, ibu boys semua faham tak semua? Faham tak? Jadi senang ke susah sebenarnya ni? Bagi saya senang bila belajar ikut sistem. Ibu ayah bagi saya senang. Tapi syarat ibu ayah belajar ikut sistem. Susun ikut sistem. Kita dah tunjuk, buku ni pun dah tunjuk. Ibu ayah jangan hafal. Tak payah hafal. Tak payah hafal. Cuma ibu ayah faham. Bila faham, ibu ayah akan ingat sendiri. Jangan hafal. Kalau hafal, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Itu hafal. Tapi ibu faham kaedah. Bila faham kaedah, kalau tambah satu huruf, mula ya tu mula baris depan. Kalau tambah 2 huruf ke 3 huruf, ya mula baris atas. Itu dah faham dah. Kemudian, untuk huruf sebelum akhir, bila fi'il madhinya ada ta sahaja, yang huruf sebelum akhir jadi baris atas. Maka kalau tak ada, huruf sebelum akhir baris bawah. Bila ibu faham kaedah, automatik ibu ayah akan ingat. Bila ibu ayah ingat dan selalu buat latihan, automatik akan hafal. Jangan hafal sekarang. Itu nasihat saya pada ibu ayah lah. Biasa orang yang kecundang belajar ni kerana dia cuba nak hafal tapi tak faham. Dia tak faham. Dia main hafal je, tak faham. Lepas tu boring. Bosan. Berasa bahasa Arab ni susah. Betul tak ibu ayah? Orang akan rasa bahasa Arab ni susah bila dia sibuk nak hafal. Fahamnya tidak. Kan? Hafal durabu tapi tak faham. Aku tak berapa, tak faham mana fa'ilnya, apa kegunaan alif pada darabu tu, waw tu apa tujuan. Akhirnya dia akan bosan belajar. Okey. Nota, biasanya baris huruf sebelum akhir mudhari' adalah baris bawah, nampak? Nota tu kan, biasanya baris huruf sebelum akhir mudhari' adalah baris bawah. Kecuali wazan 7 dan 8 saja yang tidak sehaluan dengan adik-beradik lain dan tidak berubah. Boleh buayahnya. Yang mula dengan ta lah. 7, 8 ni yang fi'il madhi mula dengan ta. Maka fi'il mudhari'nya huruf sebelum akhir berbaris atas. Terus. Adalah penting anda menghafal sifir perubahan daripada madhi kepada mudhari' bagi wazan 2 hingga wazan 9 ini. Penting hafal. Tapi macam saya kata, ibu ayah, hafal tanpa faham dan hafal setelah faham ada beza. Jadi, saya mensarankan ibu ayah kalau nak hafal, pastikan faham dulu. Dah faham, baru hafal tu akan datang. InsyaAllah ya ibu ayah. Sebabnya ialah wazan-wazan tadi tidak akan diberikan. Ibu ayah tambah di ya. Tertinggal di. Tidak akan diberikan dalam mana-mana kamus. Mana-mana kamus, kalau ibu ayah cari daripada wazan 2 hingga 9, memang dia akan bagi fi'il madhi saja. Mudhari' memang dia tak bagi. Kenapa tak bagi? Kerana fi'il mudhari' tu kaedahnya dah tetap. Tak payah bagi pun, bagi orang yang belajar dah tahu dah fi'il mudhari' ni macam mana. Okey. Agar perkara ini lebih jelas, cuba lihat entry kamus bagi kata dasar jim, mim, ain. Kita tak payah tengoklah pasal pengarang pun dah bagi dekat sini. Okey, kata dasar jim, mim,
ain. Cuba tengok. Kalau dalam kamus diberikan jim mim ain, pertama yang akan diberikan adalah daripada wazan pertama, yang wazan pertama fa ain lam. Maka kita lihat jamaah diberikan dalam kamus jamaah. Ibu ayah, jamaah kan sulasi mujarrad kan? Sulasi mujarrad wazan yang pertama. Sulasi mujarrad mudhari'nya mesti diberikan supaya nak kita tahu mudhari'nya macam mana. Yaf'alu ke, yaf'ulu ke, yaf'ilu. Ternyata jamaah mudhari'nya adalah atas wazan yaf'alu, yajma'u. Kalau kita buka kamus, kita jumpa mudhari' pun dia bagi. Pasal apa? Itu wazan pertama, sulasi mujarrad. Tengok pula bawah tu ada ajma'a. Ibu ayah, ajma'a wazan ke berapa? Ajma'a wazan kedua. Betul? Af'ala. Walaupun ibu ayah yang dah belajar lama dengan saya, lama tu maksudnya 2-3 bulan lebih, saya dah bagi tahu dah af'ala tu nama babnya bab if'al, fa'ala bab taf'il, fa'ala bab mufa'ala. Tapi perasan tak, saya tak sebut pun if'al, saya tak nak sebut taf'il, saya tak nak sebut mufa'ala. Kenapa ibu ayah? Kenapa saya tak nak sebut? Kerana ramai yang belajar ni baru belajar dan tak belajar surah Al-Miftahi, terus belajar buku ni. Jadi tidak adil kalau saya nak meraihkan ibu-ibu yang dah belajar lama, saya pun sebut if'al, taf'il. Kesian pada ibu-ibu yang baru belajar. Maka ibu ayah, cukup sekarang ni kita nak standardize kan. Bila saya tanya af'ala, jangan sebut bab if'al, sebut wazan kedua. Boleh ibu ayah semua? Okey. Jadi ajma'ah wazan keberapa ibu ayah? Wazan kedua. Wazan kedua. Maka ajma'ah kan kita dah sebut tadi daripada wazan kedua sampai wazan ke-9. Tengok kamus, fi'il mudhari' memang tak bagi kerana kita faham melalui kaedah. Maka ajma'a, bagaimana fi'il mudhari' ni ibu ayah? Okey, satu. Fikirkan jawapannya. Satu. Sebut kat rumah, tak payah tulis. Satu. Dua. Sebut ramai-ramai kat rumah. Tiga. Empat. Lima. Apa jawapannya? Yujmi'u. Yujmi'u. Ada tak disebut yujmi'u dekat sini? Tak ada. Kenapa tak ada? Kerana kaedah tu kalau kita belajar, automatik semua orang akan sebut yujmi'u. Takkan sebut yang lain. Takkan sebut yang lain. Tapi kalau sulasi mujarrad tadi, kena sebut. Kalau tak, takut tersalah sebut. Ada yang sebut yajmi'u ke, yajmu'u ke. Jadi kamus kena bagi tahu. Wazan kedua hingga 9, kamus tak payah bagi tahu kerana kaedah fi'il mudhari'nya kita boleh faham bila kita belajar. Maka ajma'a wazan kedua yujmi'u. Tengok pula bawah ni. Kita jumpa perkataan fi'il madhi ijtama'a. Ijtama'a. Kenapa tu? Yajmi'u. Yujmi'u ibu. Tak apa, ibu tak payah tulis, tak payah tulis. Tak perlu tulis, keluar pun kecil je ni, saya tak nampak. Cukup ibu ayah. Apa ni, saya sebut tadi, sebut kat rumah ramai-ramai. Okay. Ijtama'a, sebut ramai-ramai kat rumah ibu ayah, jangan tulis, tak payah tulis. Sebut je kat ramai-ramai kat rumah, betul tak? Satu, sebut ramai-ramai. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okay. Dah sebut ya, dah ada jawapan ya. Okay. Ijtama'a wazan kelima. Ifta'ala. Maka fi'il mudhari' ni macam mana ibu ayah? Yafta'ilu. Ifta'ala. Fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Maka ijtama'a yajtami'u. Yajtami'u maksudnya berkumpul, berhimpun. Okey. Sekarang ni saya nak raikan ibu-ibu yang dah belajar lama dengan saya. Okey. Tengok ajma'a tadi. Ajma'a yujmi'u. Bagaimana masdarnya ibu ayah? Fikirkan, saya berikan 5 saat. Sebut ramai-ramai kat rumah. Masdarnya macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masdarnya macam mana? Ijma'an. Ijma'an ataupun ijma'. Oh, ijma' ulama' tu? Ya, sepakat para ulama'. Tu kata ijma' para ulama' sepakat. Kerana ajma'ah maksudnya berpakat. Ijma' maksudnya sepakat para ulama'. Adapun ijtama'a mudhari'nya yajtami'u.
Bagaimana masdarnya ibu ayah? Yang dah belajar lama dengan saya nak rakitkan sekejap. Ya. Ifta'ala yafta'ilu, masdarnya ifti'alan. Maka ijtama'a yajtami'u, masdarnya ijtima'an. Oh, ijtima'. Ijtima' tu berkumpul ustaznya, berhimpun. Betul? Tu ijtima' tabligh tu. Ijtima' tabligh, ijtima' ulama, perhimpunan. Boleh ibu ayah ya? Habis. Aku nak beritahu kat sini, kalau tengok kamus, yang akan diberikan fi'il mudhari' hanya pada sulasi mujarrad. Adapun yang wazan kedua sampai ke 9, yang ada tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf, semua dah ada kaedah yang tetap. Maka bila dah ada kaedah yang tetap, tak perlu lagi sebut fi'il mudhari' kerana orang yang tengok kamus tu dah tahu dah mudhari'nya akan jadi macam mana. Kalau af'ala, yuf'ilu mudhari'nya. Maka di sini kalau ajma'a, automatik mudhari'nya yujmi. Ijtama'a, automatik mudhari'nya yajtami'u. Okey, boleh jelas ya insya-Allah. Okey. Kita try buat latihan. Okey, boleh tutup buku. Tak payah buka buku. Tak apa, tutup buku. Saya sebut ibu ayah tukar dia punya fi'il mudhari' dia. Saya sebut ya. Okey. Dah tutup buku ya, komen dah kalau dah tutup buku. Mesti dah semua kan. Jadi ibu ayah dah ya semua. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa yang tak ada buku jangan sedih ibu ayah ya. Yang tak ada buku tunggu. Tadi hari ni saja dah beberapa orang cakap pada saya buku-buku yang di order tu dah dapat. Gembira ibu ayah semua ya. Jadi siapa yang tak ada buku order lah ibu ayah, janganlah kira. Bukannya saya buat kursus ni bayar pun. Tak ada yuran. Janganlah dengar macam tu saja. Kan, kecuali kalau ibu ayah ada asas yang kuat. Tapi kalau ada asas kuat pun better belilah. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Standby. Zakkara, kaf sabdu. Zakkara. Fikirkan jawapan. Zakkara. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, zakkara mudhari'nya yuzakkiru. Yuzakkiru, kaf sabdu. Yuzakkiru. Siapa betul, siapa salah? Siapa betul, siapa salah? Komen betul ke salah? Betul ya, setakat ni semua betul ya. Jadi boleh dah faham ya. Betul semua, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Standby. Saya nak bagi lagi ni. Okey. Dengar betul-betul ibu ayah, dengar betul-betul. Okey. Taqaddama. Tafa'ala. Taqaddama. 1. Pergi ke jawapan. Sebut nama-nama. Sebut je kat rumah. Kuat-kuat. 1, 2, 3, 4. Ingat dia mula dengan ta. 5. Okey. Taqaddama jawapannya. Yataqaddamu. Siapa betul, siapa salah? Sabdu pada dal ya. Yataqaddamu. Alhamdulillah. Tak ada kesebut yataqaddimu, tak ada ya. Macam mula-mula tadi. Dia salah. Siapa salah tadi? Tak apa. Jangan malu ibu ayah kalau salah. Ibu Umi Ulia salah. Ibu Umi Ulia salah macam mana tu? Yataqaddimu ke apa buat? Yang lain semua betul ya ibu ayah. Okey, alhamdulillah. Dengan ni taqaddama, anda kata tadi kalau fi'il madhi mula dengan ta, maka huruf sebelum akhir bari atas. Yataqaddamu. Macam tu. Lagi boleh? Okay, standby. Anbata menumbuhkan. Anbata atau wazan af'ala. Anbata. Bagaimana fi'il mudhari'nya? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana fi'il mudhari'nya ibu ayah? Jawapannya dah sebut tadi semua kan? Yunbitu, anbata, yunbitu. Betul ke salah?
Alhamdulillah. Mudah sangat kan ibu ayah kan? Salah. Ibu sama ayah salah kenapa? Tulis apa? Yan butu ke? Kan anbata kan tambah satu huruf. Anbata, af'ala. Tambah satu huruf, maka af'ala anbata. Ibu ayah boleh sebut anbata. Nampak? Anbata atau wazan af'ala. Af'ala kan tambah satu huruf. Maka fi'il mudhari' mula baris depan. Yunbitu. Okey. Boleh bagi lagi tak ibu ayah, nak lagi tak? Nak lagi latihan? Pasal kita dah tu, nak bagi latihan ni. Boleh lagi insya-Allah? Nak ya? Okey, sampai mantap ya insya-Allah. Ibu ayah. Tatayyara. Tatayyara. Tafa'ala. Tatayyara. Okey, fikirkan jawapan mudhari'nya. Sebut. Saya nak ibu-ibu ayah sebut sampai dengar kat telinga. Ya, kat rumah tu biarlah keluarga tengok, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah sebut ya. Jawapannya tatayyara, yatatayyaru. Yatatayyaru. Ya satu. Yatatayyaru. Siapa betul, siapa salah? Ibu-ibu kalau salah bagi tahu ya, jangan malu. Dan tak ada siapa yang akan pandang lekeh pada kita pun. Ini untuk bancian kita ni. Boleh faham ya ibu ayah semua? Okey, betul semua ya, masya-Allah. Yatatayyaru. Okey, jadi ibu ayah nampak kan mula dengan ta kan? Mula fi'il madhinya dengan ta, mudhari' mesti mula baris atas, dan huruf akhir sebelum akhir pun baris atas. Yatatayyaru. Okey, lagi. Ahlaka. Ahlaka, menghancurkan. Ahlaka. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Saya dah ngantuk tu ni, mati tutup ni. Ahlaka. 1, 2, 3, 4, 5. Ahlaka mudhari'nya yuhliku. Yuhliku. Betul ke salah? Okey, betul. Sekarang ni saya pun dah puas hati dah. Dah puas hati dah semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi ibu ayah, malam ni kita belajar apa? Malam ni kita belajar tukar wazan daripada fi'il madhi yang wazan 2 hingga 9. Bagaimana mengenal fi'il mudhari'nya. Jadi ibu ayah, saya nak tanya, siapa yang hari ni jadi ulang kaji pada dia? Dia dah sampai istaf'ala tu, dia dah tahu dah macam mana ulang kaji. Siapa yang baru tahu, baru faham? Siapa yang baru faham, komen baru faham. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Saya nak tahu. Okay, Ibu Khaliah baru. Okay, Masya Allah. Okay, dia macam seimbang. Ada ramai ulang kaji, ada ramai yang baru. Oh, Khaliah pun baru faham. Masya Allah. Itu tadi ada salah tadi kan? Jadi Alhamdulillah Ibu Ayah. Okay, ramai juga yang baru faham dan ramai juga yang ulang kaji. Jadi Ibu Ayah, siapa yang belajar Surah Al-Muntahi peringkat kedua tu, inilah kita belajar sepatutnya. Tapi peringkat kedua tu saya sibuk sangat sampai tak dapat nak buat rakaman semua. Jadi ini dah terjawab kat sini Ibu Ayah. Jadi Surah Al-Muntahi peringkat kedua dah terjawab kat sini. Jangan risau. Surah Al-Muntahi peringkat kedua yang tak habis lagi tu kita akan buat balik secara macam ni daripada tajuk pertama sampai tajuk habis. Jangan risau, kita akan buat. InsyaAllah. Jangan risau Ibu Ayah ya. Yang penting Ibu Ayah istiqamah. Jadi untuk kaedah kelima setakat ini saja insyaAllah ya. Setakat ini saja untuk kaedah yang kelima. InsyaAllah kita sambung nanti kaedah yang keenam. Okey Ibu Ayah, setakat ini saja kita lihat sekejap. Pukul 10 kita sambung terus dengan surah Al-Mulk. Saya nak lihat sekejap. Pukul 10 sambung surah Al-Mulk ya. Kita tutup majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah Ibu Ayah. Sekejap ya, lihat sekejap.
Tak apa siapa ibu ayah yang tak dapat nak baca surah Al-Mulk sekali, tak apa ibu ayah ya, boleh left, tak apa, tak ada masalah insya-Allah ya.